Perang Dunia Pertama ataupun The Great War tercetus antara tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang ini berlaku di antara negara-negara di Eropa. Walaupun hanya berlangsung dalam tempo lebih kurang 4 tahun, tetapi ia memberi kesan yang besar, terutama kepada catatan sejarah dunia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perang ini tercetus. Antara faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama ialah kegagalan sistem pakatan. Pakatan ini terbentuk selepas Prusia mengalahkan Prancis pada tahun 1870. Kesannya Eropa terbagi kepada dua blok, yaitu Perikatan Tiga Kuasa yang terdiri daripada Austria-Hungary, Italia, dan Turki. Yang kedua, Pakatan Tiga Kuasa yang terdiri daripada Rusia, Prancis, dan Britain. Sistem pakatan dibentuk bertujuan mewujudkan keseimbangan kuasa dalam kalangan negara Eropa dan mengawal kuasa atau blok tertentu menjadi lebih kuat. Walau bagaimanapun, selepas tahun 1900, sistem pakatan tidak berkesan karena pergolakan politik di Eropa. Sebagai contoh, keruntuhan Empire Turki Uthmania menyebabkan negara-negara Eropa berlumba-lumba menguasai rantau Balkan. Yang kedua, keinginan Rusia untuk menguasai Selat Bosporus dan Istanbul. Yang ketiga, usaha Jerman memperkuatkan tentara lautnya menyebabkan Britain berasa bimbang. Seterusnya, faktor Perang Dunia Pertama ialah faktor ekonomi. Tanah jajahan penting bagi negara-negara Eropa seperti Britain dan Prancis. Tanah jajahan menjadi sumber ekonomi dan kemakmuran negara. Sehingga penghujung abad ke-19, Jerman dan Italia merupakan negara Eropa yang belum memiliki tanah jajahan. Oleh itu, Jerman dan Italia berusaha mendapatkan tanah jajahan. Sebagai contoh, pada tahun 1890-an, Jerman mulai merampas tanah jajahan Portugal dan Prancis di Afrika. Italia pula coba melawan bekas jajahan Empire Turki Uthmania. Tindakan Jerman tidak disenangi oleh musuh lamanya, yaitu Prancis. Pada masa yang sama, Britain tidak menyenangi Jerman yang tindakan Jerman memperbesarkan tentara laut mereka. Britain juga tidak berpuas hati dengan tindakan Jerman menjual barang mereka dengan harga yang murah di pasaran antara bangsa hingga menjejaskan pasaran barangan Britain. Pergolakan politik di Eropa bertambah teruk akibat persaingan kuasa besar seperti Rusia dan Austria-Hungary mendapatkan pengaruh politik. Seterusnya, persaingan ketenteraan dan persenjataan. Persaingan ini wujud di antara Jerman, Prancis, dan Britain. Jerman berjaya memperbesar dan memperkuat angkatan lautnya. Britain coba menyaingi Jerman dengan membina HMS Dreadnought, yaitu kapal perang terhebat pada masa itu. Britain, Jerman, Rusia, dan Austria-Hungary telah memberi peruntukan yang besar kepada sektor ketenteraan. Menjelang tahun 1900, negara terbabit berjaya memperkuat ketenteraan masing-masing. Perkembangan pendidikan dan ideologi. Sistem pendidikan yang diamalkan di beberapa negara Eropa menekankan semangat patriotik. Sebagai contoh, di Prancis, pendidikan sejarah di Prancis mengingatkan rakyatnya tentang kemungkinan berlakunya perang dan bersedia menghadapinya. Di Jerman, menekankan bahasa Jerman dan mengagungkan peperangan serta menganggap mereka yang mati sebagai wira sejati. Sistem pendidikan dan ideologi berteraskan semangat patriotisme dan menyanjungi peperangan banyak mendorong kepada berlakunya peperangan. Akhir sekali, peristiwa pembunuhan Franz Ferdinand. Archduke Franz Ferdinand merupakan waris takhta Austria-Hungary. Archduke bersama istrinya tidak mengindahkan amaran anti-Austria oleh nasionalis Bosnia berketurunan Serb agar tidak melawat Bosnia. Akhirnya, ketika perarakan pada 28 Jun 1914 di Sarajevo, kedua-duanya ditembak ahli kongsi gelap Black Hand berketurunan Serbia. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Austria untuk menghapuskan kedaulatan Serb. Austria menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb untuk membebaskan diri dari Austria. Tindakan Austria disokong oleh sekutunya Jerman. Rusia yang juga merupakan sekutu Serbia pula bersedia menyerang Austria. Jerman coba meminta Rusia membatalkan niatnya, tetapi gagal. Akhirnya, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia dan sekutunya.
pertama menyebabkan tentara kehilangan keyakinan, menjejaskan image sistem beraja, dan kehilangan sokongan golongan menengah serta petani. Vladimir Lenin berjaya menggulingkan pemerintahan beraja dan membentuk kerajaan komunis pertama dengan sokongan tentara komunis, petani, dan pekerja. Perjanjian Brest-Litovsk yang ditandatangani oleh Lenin menyebabkan Rusia kehilangan 1/4 wilayahnya di Eropa. Kesan Perang Dunia Pertama terhadap politik di Jerman dan Austria-Hungary. Di Jerman, golongan bawahan yaitu pekerja, petani, dan tentara tidak menyenangi penglibatan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Golongan ahli politik juga menentang sehingga Kaisar Wilhelm bersetuju turun dari takhta dan mendapatkan suaka politik di Belanda. Dan pada tahun 1933, Adolf Hitler muncul sebagai pemimpin diktator. Manakala di Austria-Hungary, kerajaan Austria-Hungary menemui penamatnya bila dinasti Habsburg berakhir. Peluang ini digunakan oleh bangsa yang dikuasai oleh Austria-Hungary bangkit memberontak. Pemberontakan ini berjaya membentuk negara baru. Seterusnya, kesan Perang Dunia Pertama terhadap politik ialah termeterainya Perjanjian Versailles. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1919. Ia membawa kepada tamatnya Perang Dunia Pertama. Walau bagaimanapun, perjanjian ini dianggap tidak adil karena syarat yang berat terpaksa ditanggung oleh pihak yang kalah, yaitu Jerman. Perjanjian ini bertujuan melumpuhkan Jerman sebagai salah sebuah kuasa besar di Eropa. Antara syarat perjanjian Versailles ialah membayar ganti rugi dan papasan perang yang tinggi, mengurangkan jumlah tentaranya, menyerahkan 12% dari jumlah penduduknya, menyerahkan 13% dari wilayahnya, menyerahkan 3/4 hasil besi dan 1/5 hasil arang batu. Syarat perjanjian ini menyebabkan pemimpin dan rakyat Jerman merasa terhina. Di samping itu, kesan Perang Dunia Pertama terhadap politik ialah pembentukan Liga Bangsa. Liga Bangsa ditubuhkan pada tahun 1919 dengan tujuan menghilangkan peperangan atau memelihara keamanan dengan cara rundingan bagi menyelesaikan sebarang masalah. Pertubuhan ini menjadi lemah ekoran tindakan Rusia dan Amerika Serikat tidak menyertainya. Pada tahun 1930-an, pertubuhan ini tidak mampu menyelesaikan masalah penaklukan Italia ke atas Habsyah dan penaklukan Jepun ke atas Manchuria. Dan pada tahun 1945, pertubuhan ini dibubarkan. Kesan Perang Dunia Pertama terhadap ekonomi. Sebagai negara yang terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Pertama, Rusia, Jerman, dan Prancis menerima kesan yang buruk dalam bidang ekonomi. Ekonomi negara-negara terbabit terjejas ekoran masalah yang timbul. Di Rusia, masalah pertama ialah pengeluaran hasil pertanian merosot, berpunca daripada kekurangan tenaga kerja akibat pengambilan 4 juta buruh sebagai tentara. Masalah yang kedua ialah kelemahan tentara Rusia, berpunca daripada sistem pengangkutan tidak berfungsi sehingga bekalan makanan dan bantuan tidak dapat dihantar. Dan masalah yang ketiga, perbelanjaan tidak seimbang, berpunca daripada peruntukan yang besar terpaksa diberikan kepada bidang ketenteraan. Dan pada tahun 1916, rakyat Rusia melancarkan mogok terhadap pemerintahan Tsar. Seterusnya, kesan Perang Dunia Pertama terhadap ekonomi di Jerman. Masalah pertama yang dihadapi ialah inflasi, berpunca daripada kekurangan bekalan makanan, di mana bekalan makanan terpaksa dicatut. Rakyat marah sehingga berlakunya rusuhan anti kerajaan. Masalah yang kedua ialah industri di Jerman terjejas, berpunca daripada kemerosotan nilai mata uang Jerman dengan teruk sehingga menjejaskan pengeluaran arang batu dan besi. Manakala di Prancis, masalah yang dihadapi ialah dibebani hutang, berpunca daripada peperangan yang meletus di utara Prancis menyebabkan pengeluaran arang batu, besi, dan keluli merosot teruk. Akhir sekali, kesan Perang Dunia Pertama terhadap sosial. Pertama, banyak nyawa terkorban. Perang Dunia Pertama meninggalkan kesan yang dahsyat. Sejumlah 8,5 juta tentara telah terkorban, manakala seramai 12,5 juta orang awam terbunuh. Kedua, pencemaran udara dan bumi. Pencemaran udara dan bumi juga turut berlaku.
Hal ini karena penggunaan senjata kimia oleh negara yang terlibat untuk mengalahkan musuh masing-masing. Dan ketiga, kemusnahan harta benda. Perang Dunia Pertama turut menyebabkan kemusnahan harta benda. Pangkalan tentara, kilang industri, jambatan, sistem pengangkutan dan perhubungan dan kilang senjata menjadi sasaran utama serangan. Kesimpulannya, jelas sekali bahwa Perang Dunia Pertama telah meninggalkan impak yang besar kepada sejarah dunia. Berbagai kesan sama ada dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial telah dialami oleh negara-negara yang terlibat. Perang Dunia Pertama bukan hanya menyebabkan keruntuhan sistem beraja di setengah negara, malah turut menjejaskan ekonomi dan